Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom pasal sejarah bersama dengan cikgu pada sesi kali ini, di mana pada kali ini cikgu masih lagi dalam bab 3 tingkatan 5, iaitu tentang tajuk Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Jadi pada sesi kali ini cikgu akan sentuh pula mengenai 3.3, di mana di sini kita akan lihat tentang Yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi kita akan fokuslah mengenai Yang di-Pertuan Agong. Cikgu akan sentuh mengenai institusi Yang di-Pertuan Agong. Kita akan lihat kedudukan Yang di-Pertuan Agong di dalam Perlembagaan Persekutuan kita. Malah kita juga akan lihat dari segi peranan ataupun tugas Yang di-Pertuan Agong yang meliputi sama ada kuasa eksekutif, kuasa perundangan maupun kuasa kehakiman. Jadi nak tahu dengan lebih lanjut, jom kita belajar sejarah bersama-sama. Okey, yang pertama, kita lihat dahulu institusi Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong ini wujud selepas negara kita mencapai kemerdekaan. Dalam pembelajaran kita sebelum ni, cikgu dah beritahu di mana jawatan Yang di-Pertuan Agong ni diwujudkan selepas kita merdeka pada 31 Ogos 1957. Di sini maka wujudlah jawatan Yang di-Pertuan Agong. Dan kemudian Yang di-Pertuan Agong ni akan dipilih dalam kalangan raja yang memerintah 9 buah negeri dalam persekutuan. Dalam slide sebelum ni pun cikgu ada menyentuh mengenai 9 buah negeri ini, di mana di sini cikgu ulang lagi, antara 9 buah negeri ini kita tengoklah negeri-negeri yang ada raja, iaitu Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Ini 9 buah negeri ini yang ada raja. Kemudian pemilihan Yang di-Pertuan Agong. Biasanya pemilihan Yang di-Pertuan Agong ini akan dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja. Ini pun sebenarnya cikgu ada sentuh mengenai dalam slide sebelum ni, di mana kita lihat fungsi Majlis Raja-Raja kan, di mana antaranya ialah melantik Yang di-Pertuan Agong dan juga timbalan Yang di-Pertuan Agong. Jadi di sini pun kita lihat di mana jawatan untuk timbalan Yang di-Pertuan Agong juga turut diperkenalkan. So kita adalah Yang di-Pertuan Agong dan juga timbalan Yang di-Pertuan Agong. Sama juga timbalan Yang di-Pertuan Agong pun dilantik oleh Majlis Raja-Raja. Jadi di sebelah ini, kita lihat sedikit jadual di mana menunjukkan senarai Yang di-Pertuan Agong di negara kita. Bermula sejak kita merdeka pada tahun 1957, kita ada Yang di-Pertuan Agong kita yang pertama, iaitu daripada Negeri Sembilan. Kita kata tadi kan, dipilih daripada 9 buah negeri kan. Jadi akan ikut giliran juga. Jadi setiap 5 tahun akan ditukar. Jadi oleh sebab tu kita akan lihat di mana mula-mula adalah Negeri Sembilan. Yang di-Pertuan Agong dari Negeri Sembilan yang pertama ini ialah Almarhum Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad. Ini kita ni yang pertama, yang dilantik yang pertama. Kemudian kita lihat kepada Yang di-Pertuan Agong yang kedua, itu daripada Negeri Selangor, diikuti yang ketiga daripada Perlis, kemudian daripada Terengganu, Kedah, Kelantan, Pahang, Johor, Perak. Bila sampai di Perak, kita lihat adalah yang ke-9. Jadi kalau kita lihat daripada pertama dengan 9 ini daripada negeri yang berbeza. Sebab tu cikgu beritahu tadi di mana Yang di-Pertuan Agong ni akan bertukar setiap 5 tahun sekali. Dan kita lihat pula bila yang ke-10 ni kita akan lihat dia berbalik-balik kepada Negeri Sembilan, Selangor, Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan dan juga Pahang lah yang terkini, iaitu ke bawah dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah. Inilah yang menunjukkan senarai Yang di-Pertuan Agong di negara kita. Jadi kita pergi pula kepada yang berikutnya, di mana kita akan lihat kedudukan Yang di-Pertuan Agong. Kedudukan Yang di-Pertuan Agong ni dianggap sebagai ketua utama negara. Maksudnya Yang di-Pertuan Agong ni adalah ketua utama negara kita. Ini termaktub di dalam perkara 32 Perlembagaan Persekutuan. Malah Yang di-Pertuan Agong ini menjadi punca kedaulatan, ketaatan kita, perpaduan rakyat, kebesaran dan kemuliaan negara. Selain itu,
Keutamaan kedudukan dalam persekutuan akan memperlihatkan di mana yang pertamanya adalah Yang di-Pertuan Agong. Kemudian yang kedua barulah Raja Permaisuri Agong. Kedudukan yang ketiga ialah Raja-Raja dan Pemangku Raja. Yang keempat ialah Yang di-Pertua bagi negeri-negeri. Dan yang kelima ialah bekas Raja Permaisuri Agong yang menerima saraan diraja daripada Kerajaan Persekutuan. Dan yang keenam ialah Perdana Menteri. Dan yang ketujuh ialah Timbalan Perdana Menteri. Jadi ini menunjukkan keutamaan kedudukan di dalam persekutuan. Jadi selepas kita lihat kedudukan Yang di-Pertuan Agong ini, jom kita lihat pula kepada kuasa dan peranan Yang di-Pertuan Agong terhadap tiga kuasa ini, iaitu kita akan lihat di bawah eksekutif, di bawah perundangan dan juga kehakiman. So yang pertama, kita lihat dahulu kuasa eksekutif. Di dalam kuasa eksekutif, peranannya ialah bertindak mengikut nasihat jemaah menteri. Jadi Agong ni ataupun Yang di-Pertuan Agong ni bertindak mengikut nasihat jemaah menteri. Kemudian yang keduanya, Yang di-Pertuan Agong akan melantik Perdana Menteri dan jemaah menteri. Jadi di sini Yang di-Pertuan Agong ini akan melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada budi bicara baginda mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. Maka baginda akan melantik ahli Dewan Rakyat tersebut sebagai Perdana Menteri. Dan yang kedua, baginda juga dengan nasihat Perdana Menteri akan melantik menteri ataupun timbalan menteri daripada ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Jadi itu kita lihat yang kedua tadi, iaitu melantik Perdana Menteri dan jemaah menteri. Okey, yang ketiganya ialah pelantikan jawatan penting. Di sini kita lihat di mana baginda juga akan melantik Peguam Negara, Panglima Angkatan Tentera dan juga Ketua Audit Negara. Selain itu, baginda juga akan turut melantik Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, Ahli Suruhanjaya Polis dan sejumlah ahli dalam Majlis Angkatan Tentera. Ini kita lihatlah di mana ini semua merupakan jawatan-jawatan penting yang akan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan kita lihat pula yang keempat dalam ketenteraan. Dalam ketenteraan, Yang di-Pertuan Agong merupakan pemerintah tertinggi dalam Angkatan Tentera Malaysia. Jadi, baginda akan dibantu oleh Majlis Angkatan Tentera, di mana yang bertanggungjawab di bawah kuasa baginda bagi pemerintahan, tata tertib dan pentadbiran Angkatan Tentera serta perkara yang bersangkutan dengan gerakan tentera. Jadi kita lihat di sinilah di mana dalam bidang ketenteraan baginda merupakan pemerintah tertinggi dalam Angkatan Tentera Malaysia. Dan yang akhir sekali iaitu di bawah eksekutif kita lihat diplomatik. Di mana dalam diplomatik ini baginda akan melantik diplomat Malaysia ke luar negara. Selain daripada itu, baginda juga akan menerima menghadap diplomat asing yang sebelum mereka menjalankan tugas di Malaysia ni, mereka akan menghadap dahulu Yang di-Pertuan Agong. Okey, itu dalam bidang eksekutif. Jom kita lihat pula dalam bidang perundangan. Dalam bidang perundangan, kuasa perundangan baginda ialah baginda akan memperkenankan rang undang-undang yang melalui proses pembentangan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Di sini kita lihat di mana undang-undang yang telah diluluskan di dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara akan dibawa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenankan. Dan yang keduanya kita lihat kepada hak dan keistimewaan, di mana di sini baginda bertanggungjawab untuk menjaga serta melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sarawak dan Sabah. Selain daripada itu, baginda juga bertanggungjawab untuk melindungi kepentingan sah kaum lain. Jadi kat sini kita lihatlah di mana baginda bukan sahaja melindungi keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera, tetapi juga melindungi kepentingan sah kaum yang lain. Dalam agama pula, di mana Yang di-Pertuan Agong ini merupakan ketua agama Islam di negeri baginda sendiri, wilayah persekutuan, Melaka, Pulau Pinang,
Sarawak dan Sabah. Di sini kita lihat di mana negeri yang tidak mempunyai raja ataupun sultan, ketua agama Islam di negeri tersebut ialah Yang di-Pertuan Agong. Dan negeri-negeri yang ada sultan dan raja, ketua agama Islam di negeri tersebut ialah sultan dan raja bagi negeri tersebut. Jadi kita lihat situ di mana 9 negeri yang ada sultan dan raja itu, ketua agama Islam adalah sultan dan raja tersebut. Yang tak ada raja je di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong. Dan kemudian kita akan lihat pula kepada persidangan parlimen. Di sini kita lihat di mana baginda mempunyai kuasa untuk memanggil parlimen bersidang. Selain itu, baginda juga berkuasa untuk memberhentikan ataupun membubarkan parlimen. Jadi di sini kita lihat dalam parlimen, baginda boleh memanggil parlimen bersidang dan juga membubarkan parlimen tersebut. Dan yang akhir sekali ialah pengisytiharan darurat, di mana Yang di-Pertuan Agong akan membuat pengisytiharan darurat. Dan pengisytiharan darurat ini dibuat setelah memastikan kebenaran memang wujud keadaan yang mengancam keselamatan awam dan ekonomi negara. Jika adanya keadaan yang mengancam keselamatan awam dan ekonomi negara, maka baginda boleh membuat pengisytiharan darurat ni. Dan yang akhir sekali, kita akan lihat kuasa dan peranan Yang di-Pertuan Agong dalam kehakiman. Dalam kuasa kehakiman ini, Yang di-Pertuan Agong akan melantik Hakim Mahkamah Atasan atas nasihat Perdana Menteri setelah dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan berunding dengan Majlis Raja-Raja. Hakim Mahkamah Atasan ini terdiri daripada pertamanya ialah Ketua Hakim Negara. Yang kedua, Presiden Mahkamah Rayuan. Yang ketiga, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya. Yang keempat, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah. Yang kelima, Hakim Mahkamah Persekutuan. Yang keenam, Hakim Mahkamah Rayuan. Dan yang ketujuh ialah Hakim Mahkamah Tinggi. Ini kita lihatlah antara senarai Hakim Mahkamah Atasan. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa pengampun. Jadi, hal jenayah yang berkaitan dengan wilayah persekutuan, seseorang yang sudah dihukum boleh memohon keampunan daripada Yang di-Pertuan Agong. Malah, baginda juga akan bertindak atas nasihat lembaga pengampunan. Selain itu, baginda berkuasa untuk mengampunkan, menangguhkan dan meringankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera, Mahkamah Syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sarawak, Sabah dan juga wilayah persekutuan. Jadi ini kita lihat bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong dalam kehakiman, iaitu yang pertamanya tadi kita lihat bagaimana Yang di-Pertuan Agong akan melantik Hakim Mahkamah Atasan dan juga mempunyai kuasa pengampunan. Jadi ini yang dapat cikgu kongsikan bersama dengan kamu mengenai Yang di-Pertuan Agong. Cikgu harap semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Jangan lupa ikuti video cikgu yang berikutnya. Sekian, terima kasih.